Apa khabar semua? Baik pula kata sebab kerajaan negeri dipimpin oleh daripada Menteri Besar kita. Nama saya Yunus Warren, saya dari Johor. Saya ada bawa berita dari Johor hari ini tentang isu-isu yang berlaku di negeri Johor. Ya, siapa yang pernah bekerja di Singapura? Boleh angkat tangan, saya nak tengok. Ada tak kawan-kawan bekerja di Singapura? Jangan malu, jangan malu. Ada saya nampak abang seorang tu. Saya nak cerita tentang kisah berapa ramai anak-anak muda dari Malaysia ni kerja di Singapura. Saya bekerja di Singapura pada tahun 2016. Ya. Setiap pagi saya bangun pukul 5 saya pergi bekerja dan balik malam. Itulah life saya dalam seminggu tu. Tak ada kawan, tak ada politik, ada. Pergi politik pada hari hujung minggu lah. Bila saya gerak pada bulan pertama, bulan kedua, saya nampak dalam 20 orang, 30 orang anak-anak muda bekerja di Singapura. Khususnya anak-anak muda Melayu. Ya. Saya nak bagi tahu ni. Lepas 8 dan bulan 8 ke bulan 9, saya tengok orang yang bekerja di Singapura ini, khususnya anak-anak muda Melayu ni, meningkat 200%. Bermaksud ramai anak muda Singapura yang cari kerja dan bekerja di Singapura ulang-alik. Malangnya kerja bukan kerja office. Ya, saya tanya kerja apa? Kerja sebagai cleaner, sebagai maintenance. Sebab peluang pekerjaan kepada anak-anak muda semakin hari semakin teruk dibuat oleh kerajaan sekarang. Ya, mereka mengejek apalah Pakatan Harapan buat 22 bulan. Saya nak tanya, apa mereka buat? Sudah 29 bulan mereka duduk sama-sama. Isu pekerjaan tidak boleh selesai. Isu harga barang tidak boleh selesai. Isu telur pun tak boleh selesai yang kerajaan tak ada telur punya orang ni. Ya? Cuba bayangkan, satu laporan statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan, sejumlah 560,000 pelajar SPM yang keluar, yang tidak sambung belajar adalah 360,000 pelajar tidak sambung belajar. Hanya 170,000 saja sambung belajar diploma dan degree. Lihatlah nasib-nasib anak muda kita. Lihatlah nasib-nasib budak anak-anak Cina, anak-anak Melayu, anak-anak India yang belajar pandai, yang bijak jadi rider. Yang belajar pandai, yang bijak jadi e-hailing. Yang bodoh semua duduk atas cakap kalau harga barang naik, jangan makan ini, jangan makan itu. Kita tunggu pada PRU 15 akan datang, pastikan mereka tidak ada di tampuk pimpinan di negara ini. Kita kena ingat, tiada siapa yang boleh ubah nasib kita kecuali kita diri sendiri. Ini adalah tanggungjawab kita, ini adalah negara kita, ini adalah usaha kita supaya kita scrap every corrupt leader from this country. We have to take a stern action and responsibility over this country. Jangan anggap ini bukan kerja kita, ini bukan ini bukan masalah saya. Kalau setiap individu mengambil langkah seperti ini, maka kita tidak akan melihat perubahan yang total dalam negara ini. Lihat, masih ada lagi penyokong-penyokong Datuk Seri Najib duduk, dia kata, ya saya tahu dia buat salah, tapi dulu dia bagi BRIM, dia bagi itu, dia bagi ini. Saya cakap engkau bodoh. Saya cakap itu tugas dia sebagai Perdana Menteri. Bila kamu diangkat sebagai wakil rakyat, tugas kamu adalah untuk membantu rakyat. Kamu tidak boleh mentimbangkan sebab dia buat baik, oh dia tak boleh, dia layaklah buat jahat. Adakah itu penjustifikasinya? Ya, saya bagi penerangan yang singkat saja. 42 bilion masuk akaun peribadi Datuk Seri Najib dalam 5 akaun dia, dan dia spend untuk Rosmah, dia beli jam tangan, dia pergi Itali dan sebagainya. Itu benda jelas. Masih orang UMNO tak faham. Dia kata tidak, itu adalah fitnah. Macam tadi Datuk Romli kata, kalau peguam negara kita pegang, kita akan sumbat siapa yang lawan. Pastikan kerajaan ini kita tumbangkan pada PRU yang 15 akan datang. Itu adalah hasrat kita, bukan politik, bukan apa. Kerana ini adalah negara kita yang kita cintai. Sampai bila kita mau dipimpin oleh orang yang korup, orang yang rasuah, orang yang bobrok, orang yang tidak boleh guna di negara ini? Tepuk dada tanya diri kita, adakah kita mau dipimpin oleh orang-orang yang bongok? Maaf kata. Okey kalau abang cakap saya okey saja. Ya, kita lihat peluang pekerjaan kepada anak-anak muda, khususnya di negeri Johor. Ya, kecuali di selatan Johor. Saya daripada Johor Bahru. Ya, dalam Johor Bahru ni ada 6 parlimen lah ya. Johor Bahru ni ialah sedikit ada kemajuan dia.
Dan kebanyakannya daripada rakan-rakan daripada utara Johor, daripada tengah Johor yang bekerja di Johor Bahru ini. Peluang pekerjaan semakin hari semakin sempit, macam otak Perdana Menteri sekarang ni. No idea. Kita memerlukan pemimpin yang ada idea baru. Kita memerlukan pemimpin yang tegas. Kita memerlukan pemimpin yang boleh meyakini rakyat, yang boleh meyakinkan kita boleh mengangkat negara ini ke level yang seterusnya. Itu yang sangat penting. Saya bangga saya berdiri di atas pentas ini, dan ini adalah kerajaan yang dipimpin oleh pemimpin Pakatan Harapan yang amat hormat Datuk Aminuddin. Ya, kita boleh lihat betapa program-program kemasyarakatan, kebajikan diperluaskan supaya rakyat itu dimartabatkan. Itu adalah penting buat kita. Saya ada 5 agenda yang saya bawa. Adalah yang pertama, kita perlu membasmi kemiskinan ibu-ibu tunggal dan juga kanak-kanak. Itu adalah sangat penting. Keduanya adalah isu pemilikan rumah. Ramai antara kawan-kawan daripada kita, tanya diri anda, berapa ramai yang kita memiliki rumah di negara ini? Bukan mudah untuk kita memiliki rumah dengan keadaan yang kegawatan ekonomi ini. Ketiganya, isu-isu pengangkutan. Kemudahan pengangkutan kita sangat buruk. Keempat, isu climate change, di mana kita lihat sekarang baru orang mula bercakap tentang climate change, perubahan iklim. Dan kelima, kita boleh lihat infrastruktur yang seimbang di seluruh negara. Kita bukan hanya lihat satu negeri itu ada pembangunan, tapi di Pahang dan di Perlis tiada pembangunan. This is not called development. Saya harap kita pastikan mengikuti jelajah Ayub Malaysia bersama saudara Rafizi. Kita jelajah ke seluruh negara. Kita meyakinkan rakyat, mencerahkan mereka, memberi pencerahan yang teliti. Bukan sebab parti politik, tapi kita mahu melihat dan negara ini dipimpin oleh pemimpin yang berwibawa, pemimpin yang boleh memimpin tanpa mengira kaum dan agama. Itu adalah penting. Kawan-kawan setuju atau tidak? Baik, kalau anda setuju, saya mengakhiri ucapan saya. Sekian, terima kasih.